Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, terima kasih kerana masih sudi tonton video daripada Cikgu Ju Channel. So, hari ini hari yang dinanti-nantikan bagi calon-calon yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk SPM 2020. So, sebelum ni mungkin ada di kalangan kalian dah melihat bagaimana teknik dan cara untuk menjawab soalan kertas 2. Okey, ada tonton cikgu di Didik TV tak? Hari tu cikgu ada keluar kat Didik TV, cikgu ada share tips-tips tentang menjawab kertas 2. Tapi hari ini cikgu bukan nak kongsi tips-tips tu. Soalan kita pun dah keluar pagi tadi. Jadi cikgu nak bagi environment. Okey, cikgu nak bagi satu idea ataupun memberi suatu jalan macam mana kamu nak menjawab dan memilih soalan-soalan yang ada. Okey, kertas soalan 2 ni memang ada 6 soalan yang mengandungi pelbagai bentuk soalan. Okey, cikgu dah pernah cerita sebelum ni, ada alam benda, ada landscape, ada figura dan fantasi dan sebagainya. So, kita tak payah nak panjang cerita. Okey, kita tak nak cerita yang benda yang dah lepas. Kita nak cerita apa yang akan datang ni. Apa yang akan kamu hadapi pada 25 hari bulan ni. Dah dapat kertas soalan belum? Okey, kalau belum boleh download di laman Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM yang baru pagi tadi keluar. So, dah fresh, masih fresh, masih panas-panas lagi ni. Cikgu nak kongsikan sedikit apa yang terkandung dalam soalan tu dan apa kehendak soalan. Okey, cikgu tak bagi lagi lakaran, cikgu hanya nak bagi environment ataupun gambaran kehendak setiap soalan. So, daripada video cikgu ini nanti, kamu boleh buat pilihan. Okey, nak jawab soalan yang mana? Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom cikgu buka satu-satu soalan yang ada. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe supaya cikgu lebih bersemangat untuk menghasilkan banyak lagi video-video yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan seni visual. Sebab dengan subscribe itulah mendapatkan cikgu semangat, semangat cikgu dan juga akan meningkatkan usaha cikgu untuk menghasilkan lebih banyak video lagi. Okey, kita teruskan pada perkongsian kita pada hari ini. Okey, ini adalah kertas soalan yang kamu dah terima, yang kamu dah baca. Dah baca belum? Yang belum baca boleh baca, yang belum baca kamu boleh tengok video cikgu ni dan insya-Allah kamu akan boleh dapatlah sedikit input tentang kehendak soalan. Okey. Macam biasa, mesti cikgu-cikgu kamu dah ingatkan, kertas soalan ni mengandungi 6 soalan, kamu pilih salah satu sahaja. Dalam video cikgu ni, cikgu akan kupas ke-6 soalan. Tapi ke-6 soalan ni kamu pilihlah yang mana yang paling hampir dengan diri kamu, minat kamu dan kehendak kamu, juga kemampuan kamu. Okey. Kertas 2 ni, paper dia kamu tak payah bawa dari rumah. Memang Lembaga Peperiksaan telah sediakan dekat pusat peperiksaan kamu. Jadi tak payahlah bawa drawing block tu. Okey, dah sedia ada. Okey, seterusnya soalan pertama. Kita tengok apa soalan yang pertama. Anda melihat satu pertarungan sengit antara dua jenis robot yang berbeza bentuknya. Terdapat juga beberapa serpihan besi berselerakkan. Okey, pertarungan itu telah menyebabkan ribut pasir. Okey, gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, aksi, ruang dan juga suasana. Okey, sekarang ni kamu tengok soalan yang telah cikgu boldkan tu ataupun cikgu dah highlightkan dengan warna kuning. Nampak tak sebelah cikgu ni? Okey, yang cikgu highlight warna kuning tu adalah kehendak soalan, yang mana kamu mesti lukis, untuk mendapatkan markah bagi ketepatan kehendak soalan, ketepatan tema. Okey, yang pertama dia kata dua jenis robot. Maksudnya kamu kena lukis dua robot, berbeza bentuknya. Maksudnya ada dua robot yang sifat dia berbeza. Mungkin satu robot tu dia lebih kepada geometri. Satu robot lagi mungkin lebih kepada bentuk organik. Dah belajar kan, bentuk yang tanpa sudut. Tapi bila sebut robot ni mesti sesuatu yang gah, yang konkret. Mesti dia konkret. Sifatnya konkret. Okey,
beberapa sepihan. Maksudnya bila dia bergaduh ada sepihan pada robot tu. Maksudnya kamu tak bolehlah lukis robot yang nampak kemas, tak ada, macam tak nampak sifat pertarungan tu, tak boleh. Mesti bila bertarung mesti ada aksi. Sebab tu dalam soalan kat bawah tu arahan dia nak dalam bentuk, bentuk tu adalah bentuk robot tu. Aksi itu adalah pergerakan dia yang menunjukkan dia sedang bertarung. Okey. Lepas tu menyebabkan ribut pasir. Ini mesti ada gambar ribut pasir. Okey, mesti ada gambaran tentang ribut pasir. Okey, kehendak soalan adalah bentuk, aksi, ruang dan juga suasana. Okey. Okey, kalau soalan ni kalau kita fikirkan dia tak perlukan warna. Okey, that's mean kalau sekiranya kamu nak menggunakan pensel sahaja tapi ada tone dan shading, boleh jawab untuk soalan ni. Sebab dia tak ada memberi penekanan kepada warna. Okey, dekat teks kat atas pun dia tak cakap pasal warna, dekat bawah pun dia tak cakap pasal warna. Tapi untuk menimbulkan ruang, mesti ada tone yang gelap, mesti ada tone yang cerah. Kita dah belajar tone gelap untuk suasana yang dalam, ruang dalam. Tone cerah untuk ruang yang cetek. Okey. Okey. Jadi cikgu kongsikan gambaran kehendak soalan. Okey. Macam mana nak lukis? Okey, ini untuk mereka yang tak ada idea. Yang tak ada idea, yang nothing. Okey, yang tak ada idea, kamu boleh dah mula research research kehendak soalan tu. Macam soalan ni kata dia nak tentang apa tadi? Tentang robot. Tengok kamu research dekat Google Image. Perkataan pertama adalah robot. Cari seberapa image robot yang senang untuk kamu tiru. Okey, dalam sini kita ada teknik imitasi, peniruan. Jadi why not you tiru? Ambil je apa dalam Google Image tu, cari robot-robot yang senang untuk kamu lukis. Okey, ambil beberapa sebab kita nak dua bentuk yang berbeza. Okey, seterusnya serpihan besi. Kita just nak tengok macam mana bentuk ataupun dia punya gambaran serpihan besi tu. Okey, yang ketiga adalah ribut pasir. Okey, kena search dan bila kamu search, kamu print lah. Bukan apa untuk print tu sebab nanti bila nak buat olahan idea, nak buat lakaran, senang untuk kamu tengok. Okey. Okey, seterusnya cikgu ada sediakan ni contoh contoh yang cikgu search dekat internet. Cikgu dah search, cikgu dapat soalan tadi, cikgu terus search. Okey, untuk kemudahan kamu juga. Okey, sebab ada pelajar yang tak mampu ada line internet apa semua kan. Jadi cikgu usahakan just nak bagi gambaran. Bukan kata ini adalah jawapan sebenar. Tak, ini bukan jawapan sebenar tapi adalah gambaran kehendak soalan. Yang pertama tu nampak dia buat outline sahaja, ada dua bentuk robot yang berbeza. Yang kat sebelah tu robot tengah bertarung. Tapi lukisan dia sangat crowded. Okey, sedangkan soalan minta dua sahaja. Jadi ikut kreativiti kamu. Kalau kamu rasa kamu nak lukis gambar yang outline tu tapi environment ataupun color dia kamu nak gunakan gambar yang sebelah tu, pun tak ada masalah. Okey, ikut kreativiti. Yang cikgu bagi ni hanyalah gambaran sahaja. Sebab ada pelajar yang dalam suasana macam ni dia buntu, tak tahu nak jawab macam mana, apa kehendak soalan tak tahu. So cikgu just nak tolong sahaja memberi gambaran. Okey, ini yang berikutnya. Masih lagi ada gambaran robot, ada 1, 2, 3. Okey, yang dikatakan dengan ribut pasir tu, yang ni boleh efek-efek ni boleh buat yang ribut pasir. Okey, kalau kamu menggunakan cat air, menggunakan cat air, cikgu bagi idea sikit. Kamu boleh bawa berus gigi untuk dapatkan teknik percikan kat situ. Kita nak efek-efek ribut pasir tu, bintik-bintik pasir tu kita nak efek, gunalah berus gigi. Okey, sebelum nak masuk dalam Dewan Perperiksaan tu nanti, ada masa 6 hari ni, cuba membuat kajian, buat kajian, buat lakaran, masukkan warna, gunakan efek-efek yang boleh. Kalau rasa tak nak bawa berus gigi, gunakan berus pun boleh, berus lukisan biasa. Tapi cikgu showkan untuk efek pasir ni sesuai kalau guna berus gigi. Okey, teknik percikan. Okey, seterusnya ini pun boleh guna juga. Okey, ada gambar tengah bergaduh. Tapi kat sini soalan ni dia tak ada serpihan besi. Okey, make sure kalau nak guna environment ni, latar belakang ataupun background ni boleh guna, tapi masukkan efek-efek yang diperlukan. Contohnya tadi serpihan besi. Okey, yang tu perlu ada lah.
Ni pun boleh tirulah bentuk-bentuk yang ada dan juga warna-warna yang ada. Yang penting aksi. Sebab dalam arahan dia memerlukan aksi. Maksudnya dia nak aksi tengah bertarung. Janganlah kamu ambil robot ni yang tengah selfie ke apa kan. Tak tepat soalan tu. Nanti tak dapat markah penuh pula. Betul tak? Boleh pilih mana-mana yang ada. Okey, cuma macam cikgu pesanlah, gambar yang berbeza, kan bentuk yang berbeza. Cuma boleh ambil idea. Katakan nak ambil idea ni sikit untuk bentuk dia, bentuk robot. Yang belah sini gambar lain pula, kamu mungkin nak ambil idea dari segi warna dia. Sebab ada pelajar, dia pandai melakar tapi tak pandai mewarna. Jadi itulah tujuannya kita buat research ni. Itulah tujuannya kita tengok image-image dekat Google ni, supaya kita dapat idea. Kita kena ingat, tak semua orang ada, tak semua orang gifted, tak semua orang ada bakat. Betul tak? Tapi jangan risau. Sebab seni untuk SPM ni bukanlah kamu kena exactly pandai sangatlah melukis. Okey, kita bukan nak melahirkan pelukis sahaja. Okey, dalam seni ni banyak bidang. Jadi jangan risau, kita nak pas dengan cemerlang saja untuk seni ni. Okey? Jadi untuk seminggu ni Pulun, siapkan, settlekan lakaran-lakaran idea dan buat sehabis baik. Okey? Tengok lagi, cikgu ni banyak membebel dah kan? Ini soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni tentang apa? Okey, yang tadi alam benda, robot tu ya, fantasi. Okey, fantasi yang berbentuk alam benda, geometri. Okey, seterusnya soalan yang kedua ialah tentang apa tu? Seorang nenek sedang tekun menghias tembikar sambil duduk di atas sebuah kerusi. Okey. Sebuah kerusi kayu di tepi tingkap yang diterangi lampu pelita. Di sebelahnya terdapat sebuah meja. Di atas meja tersebut terdapat beberapa buah tembikar yang telah siap. Ada dekat lengan kamu, masih tak tahu lagi apa itu tembikar, betul tak? Walaupun kita dah belajar, tapi kan ialah banyak benda yang kita belajar kan, banyak subjek yang kita pelajari. Jadi tak semua perkara kita boleh ingat, betul tak? So never mind, kita masih ada talian hayat kita, Google Image. Jadi kita Google Image, ikut kehendak soalan. Tengok cikgu dah kuningkan ya, cikgu dah highlightkan perkataan-perkataan ataupun objek-objek yang perlu dilukis untuk soalan ini. Yang pertama, nenek tua. Okey, tembikar, sebuah kerusi kayu, tingkap, lampu pelita, meja. Okey, dan juga yang paling penting adalah tembikar. Okey, so kehendak soalan ini menekan kepada bentuk aksi ruang dan juga pencahayaan. Jadi cikgu dah buat short form kat situ, cikgu dah buat note. Okey, cikgu dah buat anekdot, nota kaki. Yang inilah kamu kena kaji. Okey, nenek tua, tembikar, kerusi kayu, lampu, pelita dan juga meja. Pentingnya kamu research ni supaya kamu dapat gambaran. Okey, dapat gambaran. Dengan gambaran itulah kamu buat olahan. Dari segi itulah, daripada dapatan olahan itulah yang kita pentingkan keseimbangan, ruang dan sebagainya. Okey, seterusnya. Ini yang cikgu dah dan cikgu dah research sikit-sikit. Gambaran nenek tua tengah hias tembikar dia. Tengok kamu boleh tukarlah watak ni. Watak ni kamu boleh tukar. Okey. Seterusnya, ini bukan nenek, ini pakcik. Tapi cikgu ambil lah gambar dia sekejap nak pinjam macam suasana ataupun macam mana kedudukan nenek tu tengah menghias tembikar dia. Okey, kamu tengok gambar ni, kamu buat gambaran, kamu tukarkan watak lelaki ini kepada watak nenek tua. Kerusi plastik ni kamu tukarkan kepada kerusi kayu. Okey, kerusi kayu. Seterusnya, kat sini ada meja, kamu buatlah meja. Okey, buat lakaran meja kat sini dan dia kata ada tingkap. So, mungkin belakang ni boleh buat jendela, buat tingkap. So, dah dapat dah gambaran tu. Agak-agak dapat tak gambaran yang cikgu cuba nak tunjukkan? Okey, cikgu tak buat lagi lakaran sebab cikgu nak bagi environment dulu ke 6 soalan ni. Okey, ni pelita. Zaman sekarang dah lupa, tak tahu pelita tu apa. Nanti kamu lukis lilin. Salah sebab dalam soalan dia nak pelita. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang ketiga. Apa yang soalan ni nak? Okey, sebuah bakul sampah telah penuh dengan kertas dan tin. Okey, cikgu highlight kat situ sampah, kertas dan juga tin. Okey, bukan makanan. Okey, terletak di sudut sebuah bilik. Bila sebut sebuah bilik, maksudnya kamu ada buat macam partition lah. Okey, sudut sebuah bilik. Okey, terdapat kertas yang telah digumpal dan dikoyakkan.
penyapu dan juga penyodok sampah berselerakkan di tepi bakul tersebut. Bila sebut berselerakkan, kamu janganlah letak susun cantik-cantik kan. Sebab kita nak berselerak. Maksudnya apa? Bersepah. Okey? Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk ruang jalinan dan suasana. So, apa yang penting kamu nak cari nanti ni? Macam mana nak cari? Nak cari apa kan? Cari yang pertama tentang bakul sampah. Cari bentuk bakul sampah. Seterusnya, kertas yang digumpal dan dikoyakkan. Penyapu juga penyodok sampah. Ini yang cikgu tunjuk ni, contoh carian ni adalah untuk mereka yang belum mahir untuk membuat lakaran sendiri. Tapi untuk mereka dah memang ada idea yang dah memang sangat gifted untuk membuat, teruskan berkarya, tak perlu tiru cara cikgu, okey? Cikgu memang fokus kepada mereka yang tak pandai melukis tapi berminat dan ada usaha nak cemerlang. Okey, seterusnya cikgu kongsikan beberapa gambar yang telah cikgu ambil. Ni tadi dalam soalan dia nak gumpalan kertas, okey? Ni tin dan juga bakul sampah. Okey, kalau nak tengok macam mana lakaran sebenar, nanti cikgu akan kongsikan pada video yang seterusnya. Okey, ini adalah penyodok sampah dan juga penyapu. Kamu boleh lukis dalam bentuk dia bersepah lah, terlentang, okey? Tak perlulah dia tersusun rapi macam ni. Ini gambaran sahaja tapi kamu lukis janganlah bentuk ilustrasi macam ni. Okey, janganlah watak yang dikartunkan. Lukis nampak realistiknya, nampak realismnya, okey? Seterusnya, kita pergi tengok soalan yang keempat. Anda dan rakan sedang menjalankan aktiviti menyelam scuba. Okey, ini soalannya bentuk figura manusia. Figura manusia. Khas untuk pelajar-pelajar yang memang sangat gifted. Yang sangat suka melukis tentang figura. Saya faham, terdapat pelajar-pelajar yang suka lukis watak animasi. Betul tak? Tapi dalam soalan ni, kamu jangan lukis watak animasi tu. Okey, kena lukis figura manusia. Real, nampak manusia. Jangan lukis watak kartun. Jangan lukis watak kartun. Kena lukis real manusia tengah scuba. Okey, dengan pakaiannya, gaya dia, kena tunjukkan tu. Okey. Tengok soalan, dia kata anda dan rakan. Maksudnya berapa orang yang pakai baju scuba bersuara? Lebih daripada 2. 2, dia kata sebab anda dengan rakan. Okey, kena tengok soalan, kehendak soalan. Kemudian dia kata dipenuhi dengan batu karang. Tengok tulisan yang cikgu dah highlight dengan warna kuning. Mesti ada gambar batu karang. Okey, dan juga hidupan laut. Jadi kena search lah tentang batu karang dan juga hidupan laut. Tengoklah beberapa contoh gambar yang senang nak tiru balik dan warna yang senang untuk kita buat semula. Okey, dan soalan kata anda dan rakan anda juga menyentuh hidupan laut tersebut. Maksudnya aksi kamu tengah scuba dan ada tangan menyentuh hidupan laut itu. Okey. Arahan soalan, gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, aksi ruang dan pencahayaan. Maksudnya kat sini bentuk tu adalah bentuk figura manusia atau figura yang tengah scuba tu. Aksi adalah tengah menyentuh hidupan laut tu. Ruang tu dia kata nak gambaran dekat. Okey, dia kata jarak dekat. Maksudnya you kena zoom. You kena zoom gambar yang tengah pakaian scuba tu dengan tangan tengah menyentuh hidupan laut. Okey, kena macam tu. Okey, pencahayaan ni dia lebih kepada tone warna. So, dalam gambaran kat dasar laut, kena research macam mana gambaran dekat dasar laut. Okey, so apa nak cari dekat Google Image nanti? Okey, tengok. Yang kamu kena kaji adalah lebih daripada satu penyelam scuba, batu karang dan juga hidupan laut yang berwarna-warni. Okay, sebab batu karang ni ada banyak jenis, hidupan laut pun ada banyak jenis dan berwarna-warni. Ingat, bila sebut berwarna-warni, lukisan tu mesti menggunakan warna-warna yang ceria. Warna-warna paddle pop. Okay, cikgu pasti siapa yang berani jawab soalan ni, mesti macam ni markah dia. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan. Okay, kita tengok gambar dulu. Yang ni yang cikgu sempat research lah, yang cikgu sempat kaji. Ini contoh. 2 orang tengah scuba. Memang dia pakai yang scuba. Tapi dia tak menjawab soalan sebab soalan nak jarak dekat. Jarak dekat maksudnya nampak jarak tu dekat. Aksi dia tak ada sebab dia tak menyentuh tumbuhan
laut. Okey, hidupan laut. Tapi kamu kena ingat, soalan itu gambaran itu memberi idea kepada kita tentang warna-warna hidupan laut dan juga terumbu karang. Okey, ingat? Kena research. Okey, seterusnya. Ni tengok. Ini cikgu nak tunjukkan. Kamu boleh tiru aksi ini. Aksi ini boleh lakarkan aksi ini. Okey, tak semestinya kamu kena lukis dua orang yang pakai scuba tu the whole body. No. Okey, asalkan nampak dua orang dan gambar tu dari jarak yang dekat dan menyentuh sesuatu. Kamu boleh tiru gambaran ni. Okey, kat depan tu dia dah ada sikit terumbu karang tapi tak ada warna-warni kan. Kamu boleh tambah-tambah ikut idea dan kreativiti kamu. Semangat cikgu yang suka. Okey, seterusnya. Ini yang dikatakan terumbu karang dan hidupan laut yang berwarna-warni. Ambil environment ni, tiru environment ni. Okey. Kat sinilah pentingnya seni. Kita kena kreatif. Okey, combinekan beberapa idea ataupun Google Image yang kita cari, combinekan menjadi satu karya yang menarik. Okey, ingat ini tahun terakhir kamu nak jawab periksa seni. Okey, jawablah dengan sepenuh hati dan perasaan kamu. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang kelima. Okey, penat dah cikgu ni. Okey, tapi sebab nak cepat, cikgu teruskan juga. Okey, soalan kelima ni tentang figura haiwan, iaitu seekor burung belatuk sedang bertengger di sebatang pokok sambil memberi anak-anaknya makan. Okey, anak-anaknya maksudnya kena lebih daripada seekor lah. Okey, sarang burung tersebut berada di tengah batang pokok yang mempunyai daun yang rimbun dan tumbuhan yang menjala berselirat. Okey, cikgu dah highlight dah. Okey, cikgu dah highlightkan perkara-perkara yang dia nak ni. Kamu kena ingat ya, mesti daun yang rimbun dan pokok tumbuhan yang menjala dan berselirat. Kita nak tunjuk freshnya daun ataupun pokok yang berselirat tu, gunakan warna-warna hijau yang nampak fresh, yang nampak hidup, yang nampak realistik. Okey, gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk jalingan ruang dan juga suasana. Okey, apa yang kamu nak kena kaji? Sebelum nak lakar, apa yang kamu nak kena kaji? Okey, yang pertama tentang burung belatuk. Tengok ciri-ciri burung belatuk tu macam mana. Janganlah kamu ambil burung, tapi bukan burung belatuk. Okey, burung belatuk sifatnya apa? Dia macam geding-geding atas kepala tu kan. Warna dia warna hitam, ada sikit-sikit putih, kuning-kuning sikit. Jangan salah burung. Okay, jangan salah burung. Jangan pergi ambil pula burung serindik ke, burung merpati ke, burung apa lagi ada. Raja udang ke. Sebab nak cantik pergi pasal warna punya cantik. Awak pergi ambil burung lain. Sebab apa? Sebab nak warna dia cantik. No. Soalan ni dia nak burung belatuk. Masa ni lah kamu kena jimat warna kamu. Warna burung belatuk warna apa? Warna hitam kan? Senang. Tak payah nak campur-campur banyak warna. Main dengan tone je. Gelap, sederhana, cerah. Settle. Betul tak? Okey, yang kedua dia kata nak anak burung belatuk sedang makan. Anak burung belatuk sedang makan. Okey, sarang burung di tengah pokok. Maksudnya pokok tu, batang pokok tu, kamu buat kat tengah-tengah tu je bulatan, keluar kepala toing. 2 atau 3 anak burung yang tengah nganga mulut. Sebab dia tengah makan. Keluarkanlah cacing ke apa daripada mulut mak burung belatuk tu. Tak tahulah mak ke ayah dia kan. yang penting dia kena besar daripada gambar anak dia kat situ. Jangan pula awak lukis nanti anak di dalam sarang tu lebih besar body dia berbanding mak dengan ayah dia tengah bagi makan tu. No objek mak atau bapak burung ni besar. Anak burung tu 2-3 ekor kecil je. Kecil comel je. Dia tengah buka mulut. Nak tunggu mak dia suap. Okey? Daun dan tumbuhan yang berselirat. Maksudnya di sekeliling batang pokok tu, kalau guna watercolor best. Sebab apa? Kamu cincang-cincang, letak je sikit image pokok, daun. Okay? Berselirat tu maksudnya yang macam tu. Daun-daun yang berselirat macam tu. Buatlah sikit tumbuhan menjalar. Menjalar. Okey, so cikgu dah research beberapa, cikgu share kepada kamu. Ting-ting, comel kan? Sebab itulah soalan ni minta burung belatuk. Sebab burung belatuk ni sesuatu ataupun haiwan yang unik. Okay? Dia seorang je bertukang. Burung lain tak pandai tukang. Okey, burung belatuk. Okey, tengok dia punya image dia. Dia ada macam apa nama kita panggil tanduk, bukan tanduk. Dia punya apa tu kat kepala tu macam mahkota tu warna merah. Warna merah. Lepas tu body dia warna hitam. Okey, lepas tu paruh, dia ada sayap. Kan dia image dia macam tu je. Okey, jangan lukis salah.
Okey, jangan lukis salah. Seperti macam cikgu cakap gambar anak dia. Cuba tengok gambar anak dia tu. Bukan nak tunjuk satu badan semua nak tunjuk. No. Kepala pun dah cukup dah. 2-3 ekor tu kepala dia macam tu. Ni kalau kamu pandai ataupun kamu pelajari teknik macam mana nak lukis burung belatuk tu, percaya cakap cikgu, ini akan jadi soalan yang paling famous untuk dijawab. Okey? Tak apa, never mind. Nanti cikgu akan buat. Jangan lupa, sebab tu cikgu kata subscribe cikgu. Sebab cikgu akan tunjukkan beberapa contoh soalan dan teknik menjawab dengan mudah. Khas untuk kita yang tak pandai melukis. Cikgu pun tak pandai melukis. Sebab saya bukan cikgu yang daripada fine art, saya daripada grafik. Tapi cikgu akan cuba melukis. Okey? Ini beberapa contoh. Okey, yang soalan yang kat sini, soalan yang ini dia tak ada gambaran pokok menjalar, juga pokok-pokok rimbun, daun rimbun tak ada. Kat sini ada daun rimbun tapi tak berapa nampak. Okey, nanti kita kena buatlah contoh yang paling sesuai. Okey, seterusnya tengok tak? Macam inilah gambar ni dia dari jarak dekat. So, nampak? Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir ni dia berkaitan dengan landscape. Soalan ni, siapa yang pandai watercolor? Ini bonus untuk dia. Sebab apa? Sebab media dan alat yang paling senang digunakan untuk menjawab soalan ni adalah watercolor. Okey. Kita baca kehendak soalan. Okay. Pada suatu pagi, hujan turun dengan lebat beserta angin yang kuat. Beberapa batang pokok tumbang dan menghempap gerai-gerai kecil. Dahan, ranting dan daun berselerakkan di kawasan tersebut. Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk ruang jalinan dan juga suasana. Okay, cikgu dah highlight. Hujan turun, angin kuat, batang pokok tumbang, gerai-gerai kecil, dahan, ranting dan juga daun. Jadi arahan dia, gambarkan situasi dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk ruang jalinan dan juga suasana. So, apa yang kita kena research? Yang pertama tentang hujan, angin kuat, pokok tumbang, gerai kecil, ranting dan juga daun. Yang ni yang cikgu dah dapatlah daripada sumber internet. Ini sebenarnya selepas hujan. Ini selepas hujan. Jadi sesiapa yang nak ambil jawab soalan ni, kamu boleh guna efek-efek yang bantuan daripada alat-alat lain. Macam tadi cikgu ada sebut pasal berus kan. Ikut kreativiti kamu. Kamu rasa apa efek yang sesuai untuk menunjukkan hujan. Bawa masa peperiksaan untuk kita gunakan. Bawa bahan tak apa. Bawa bahan macam berus gigi ke, kayu ke apa ke, itu boleh bawa. Tapi janganlah bawa benda yang mencederakan ataupun bawa nota ke ataupun contoh lakaran ke, yang tu tak boleh bawa dalam dewan tak pasal-pasal sekarang bukan 3 jam, 3 minit pun korang dah kena kick dah daripada dewan. Okey, ini contoh contoh yang cikgu sempat cari. Okey, ni gerai-gerai lah. Okey, gerai-gerai. Ni cikgu nak tunjuk sebenarnya pokok-pokok tumbang ni. Yang hempap dia hempap kedai ni. Jadi kamu boleh zoom lah nanti okey. Ini angin ribut. Okey. So, macam mana? Dah settle dah? Okey. Dah habis dah. So, korang dah tengok semua soalan tadi. Cikgu dah terangkan kehendak soalan dan cikgu dah berikan sedikit gambaran tentang soalan tu. So, sekarang ni adalah hak kamu pula. Apa tugasan kamu? Tugasannya pilihlah soalan dengan bijak. Okey, ingat pesan cikgu, pilih ikut kemampuan, jangan ikut kawan. Okey, sebab cikgu tahu setiap orang kreativitinya berbeza, kemahirannya berbeza dan juga dapatan ataupun peralatan pun tak semua orang ada. Okey, cikgu faham tu. Okey, sedikitlah pesanan cikgu untuk calon-calon SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, jawablah dengan sejujur-jujurnya daripada hati kamu. Buatlah yang terbaik. Okey, buatlah yang terbaik kerana apa yang kamu lakarkan pada sekeping kertas lukisan pada hari ini 25 nanti 25 nanti adalah yang menentukan kamu pada masa akan datang. Ingat, lakaran hari inilah adalah untuk menuntut ataupun untuk menunjukkan cikgu cakap pun dah terbelit-belit. Okey, lakaran hari ini adalah untuk untuk kamu pada masa akan datang. Jadi buatlah sehabis baik. Ada 6 hari ni, buatlah latihan. Rujuk guru-guru kamu.
pentingnya guru tu. Rujuk guru-guru kamu. Okey, kena ingat, tak semua orang dikurniakan kemahiran. Okey, jadi sama-samalah kita memartabatkan pendidikan seni visual di Malaysia. Okey, itu je. Okey, cikgu harap kamu dapat keputusan yang cemerlang. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.